وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Dimuliakan Fadilatul Imam Tun Bilal dan seluruh para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kembali kita bertemu setelah setahun pula tak jumpa. Alhamdulillah, dan Allah taala bagi kita umur yang panjang, kesihatan yang baik, dan seandainya ada di kalangan kita yang diuji dengan kesihatan ataupun apa sahaja kesempitan, agar mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kelapangan, memberikan kesembuhan, memberikan kemudahan bagi segala urusan insya-Allah. Di dalam sepotong hadis Nabi SAW pernah berdoa. Hadis ni hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda dengan berdoa. Maknanya doa lah, tapi doa itu bila diungkapkan oleh Nabi jadi hadis. Dan doa yang terbaik sudah tentulah doa yang datang daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ini antara benda yang mesti kita pegang, mesti kita menjadi satu amalan yang kita kata amalan yang selalu kita buat, iaitu kita berdoa dengan mengungkapkan ayat suci Al-Quran ataupun menggunakan hadis Nabi SAW. Ia sangat bagus. Apa kata Nabi SAW dalam sepotong hadis ni, atau doa ini? Iaitulah Nabi SAW bersabda, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Saya baca sekali lagi. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala beberapa perkara. Dalam doa ini boleh kita katakan rangkuman kepada semua urusan, sama ada urusan agama kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Rangkuman yang cukup padat, yang cukup sempurna, yang mana apabila baginda SAW itu memohon kepada Allah, dapat kita fahami bahawa sedangkan baginda itu seorang nabi, seorang rasul, seorang kekasih Allah, masihlah baginda itu tetap memohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada tanggapan kita, kalaulah nabi itu sudah dilantik menjadi rasul, ataupun kalaulah nabi itu diberikan gelaran Habibullah, kekasih Allah, maka secara
gambaran umumnya kita melihat orang yang istimewa di sisi Allah ini sepatutnya diberikan keistimewaan dari segi urusan kehidupannya. Maknanya dia senang, dia mudah dan seumpamanya. Seperti yang kita lihat dalam kehidupan kita. Kalau orang itu dia ada keistimewaan dari segi jawatan, dari segi pangkat, dari segi kedudukan, sudah tentu urusannya berbeza dengan kita. Kita tengok menteri, kita tengok orang-orang yang ada kedudukan. Kita tengok siapa sahaja yang ada jawatan, kalau dia nak pergi mana-mana ada escort. Kan? Senang lah nak pergi mana-mana. Contohnya lah kan. Nak bagi mudah faham. Tetapi baginda Nabi SAW ini yang sangat atau super istimewa di sisi Allah, dia tidaklah ada keistimewaan yang begitu sangat. Dia ada keistimewaan, tapi dari segi insaniyah, keinsanan, kemanusiaan Nabi itu, dia ada sifat tabiat manusia, iaitu dia susah, dia sedih, dia ada bebanan, dia rasa kata apa, terganggu, dia rasa ada penghalang bagi urusannya. Kerana dia, Allah Ta'ala walaupun lantik Nabi itu sebagai Rasul, sebagai kekasih Allah, Allah masih mengekalkan sifat kemanusiaan itu ataupun nilai kemanusiaan itu. Kerana itu baginda Nabi SAW masih lagi memohon kepada Allah bantuan, pertolongan, aunah. Sebab itu jangan kita rasa kalau Nabi itu dia Rasul, oh dia senang, dia mudah, dia relax, dia santai. Tak. Nabi mengharungi cabaran, mengharungi rintangan, mengharungi penat, lelah, dugaan dan seumpamanya. Maka doa yang kita bacakan tadi, yang diungkapkan oleh baginda Nabi SAW itu yang berbunyi, Allahumma aslih li dinil ladhi huwa ismatu amri. Apa maksud dia tuan-tuan? Abang semua? Iaitulah baginda Nabi SAW menadah tangan kepada Allah dengan memohon, iaitu Allahumma aslih li. Apa maksud dia? Ya Allah, aslih. Apa maksud aslih? Salih. Kalau orang yang nama Salih, Salih maksudnya apa? Orang yang baik. Jadi aslih maksudnya perbaiki, perelokkan. Nabi mohon kepada Allah agar Allah itu perelokkan bagi Nabi. Apa dia? Yang pertama, din. Apa din? Agama Nabi. Din, agama Nabi yang mana Nabi kata allazi huwa ismatu amri, yang mana agama yang Nabi maksudkan itu berfungsi untuk apa? Untuk menjadi ismah. Apa ismah? Maknanya perisai bagi kehidupan Nabi. Jadi doa ini sangatlah penting untuk kita sebagai hamba Allah yang jauhlah lebih kerdil, lebih dhaif, lebih orang kata apa, lebih rendah kedudukan berbanding Nabi itu, untuk kita memohon, memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedudukan Nabi yang sangat mulia itu pun masih lagi memohon agar Allah Taala memperbaiki urusan agama Nabi. Lalu bagaimanalah kita ini tuan-tuan? Yang serba-serbi, banyak kecacatan, banyak kekurangan dalam urusan kita. Yang pertama tadi iaitu urusan agama. Saya nak kait dalam kehidupan kita ni lah, menjelang Ramadan yang lebih kurang 5 hari lagi ni, dan 4-5 hari lagi ni. Jadi of course kita sangat memerlukan apa dia? Islah tadi, ataupun baik pulih, bantuan daripada Allah Taala. Ketika kita ingin menjadikan agama yang kita anuti ini benar-benar sebagai perisai bagi kehidupan kita, kan? Sebab agama ni semua orang Islam. Cek semua orang IC semua orang, kan? Sajat pun ni rasa Islam lagi sekarang. IC dia lah. Kan? Agamanya di sisi Allah, wallahu alam, kan? Tapi agama yang benar-benar yang dimohon oleh Nabi tadi, iaitu Islam yang berfungsi menjadi perisai. Sebab itu soalan pada diri kita balik, sejauh mana agama yang kita imani atau yang kita anuti ini benar-benar menjadi perisai bagi kehidupan kita. Adakah agama itu sekadar kita letak dia dengan kopiah? Oh, nampak orang ni orang Islam ni pakai kopiah. Atau pakai jubah. Oh, ni orang Islam ni pakai jubah. Tapi tak lebih pada itulah. Mulutnya tidak menggambarkan dia seorang Muslim, akhlaknya tidak menggambarkan dia seorang Muslim, pribadinya atau urusannya atau tingkah lakunya atau urusan kehidupannya itu tak menggambarkan pun dia seorang Muslim. Sebab apa? Sebab agama yang dia anuti itu tak menjadi perisai pun bagi kehidupan dia.
Sebab itu yang Nabi minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah perbaikilah bagiku ya Allah agamaku ini. Maknanya dengan Nabi itu melaksanakan atau melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga ia benar-benar menjadi benteng dalam urusan kehidupan Nabi. Tidaklah sekadar seperti kita ni, kalau kita lihat ramai orang Islam ni buat ibadah, tapi tak kurang orang yang dia salat atau orang yang keluarkan zakat, orang yang bersedekah masih lagi merompak, menyamun, makan rasuah dan sebagainya. Tak kurang orang yang melakukan kebaikan tapi mulut masih lagi mencerca, menghina orang dengan suka dengan rasa tak berdosanya. Ini benda-benda yang mesti kita perhalusi dalam kehidupan kita, berdasarkan doa yang baginda Nabi SAW ajar atau amalkan dalam kehidupan baginda Nabi SAW. Baik, itu yang pertama, iaitulah doa yang Nabi minta agar Allah perbaiki agama Nabi, yakni sistem agama ataupun amalan ibadah atau ketaatan yang sebenar-benar menjadi perisai bagi kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang diminta oleh Nabi SAW? Yang kedua Nabi minta, Allahumma aslih li dinil ladhi wa asmatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Yang kedua, apa dia? Ya Allah, aslih li dunyaya, ya Allah perbaikilah bagiku ya Allah urusan duniaku. Tadi agama secara khusus iaitu ibadah ketaatan kita, dari segi solat, puasa, zakat, haji dan seumpamanya. Sebab itu menjelang Ramadan yang bakal tiba tak lama lagi ni, sama-sama saya nasihatkan diri saya terutamanya dan kita semua untuk kita benar-benar bertaubat, menginsafi diri kita, berazam sungguh-sungguh untuk kita menjadikan Ramadan tahun ini of course lebih baik daripada Ramadan tahun lepas. Tahun lepas mungkin dah baik dah, walaupun tak dapat solat berjemaah di surau masjid, tapi baik juga kita jadi imam di rumah kan. Tahun ni alhamdulillah ada kesempatan, mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita untuk berjemaah di surau masjid, dapat kita optimum ataupun mantapkan lagi kualiti ibadah kita. Tidak kita jadikan ibadah ini atau puasa ini, tarawih dan seumpama itu sebagai sekadar budaya ataupun agak-agak nak pergi, tak nak pergi sudah. Walaupun kita tahu kehadiran memang terhad, itu tak dinafikan, tapi maknanya jiwa kita itu bagaimana? Itu maksudnya kita nak kena tahu atau meletakkan diri kita pada nilai agama yang sebenar, insya-Allah. Baik. Yang kedua tadi apa dia? Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Ta'ala perbaiki apa dia? Kehidupan Nabi atau dunia Nabi, maknanya urusan dunia. Kita jangan rasa Nabi ni semayang je atau Nabi ni puasa je. Nabi adalah, kita katakan, suri tauladan bagi segala urusan kehidupan. Apa saja urusan kita hari ni, bidang kita, profession kita, kerjaya kita, lapangan kita, semuanya ada panduan yang dianjur atau ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, walaupun tidak bersifat khusus. Contohnya naik kenderaan, tak adalah Nabi itu naik kereta, tidaklah Nabi itu naik motor, tapi Nabi naik kenderaan lah. Ataupun Nabi itu bekerja, antaranya Nabi mengembala kambing, antaranya Nabi itu menjadi pemimpin, antaranya Nabi itu menjadi panglima perang. Jadi ini semua menjadi rule ataupun kita katakan suri tauladan yang kita mesti study, kita mesti ambil bagaimana kaedah ataupun tata cara kehidupan bagi Nabi SAW. Sebab itu Nabi mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah perbaiki urusan dunia Nabi. Nah, begitulah kita tuan-tuan. Sebab itu kita tidak mahu menjadi Muslim yang mengambil agama ini sekerat-sekerat, ikut suka hati kita. Wal'iyadzubillah. Menjadi sebahagian pattern kehidupan manusia. Agama ini kalau dia rasa dia nak, contohnya kalau orang pakai tudung lah, sebahagian lah, bukan semua kan. Contoh tuan-tuan, bila nak pergi masjid kan, contohlah kan, walaupun bukanlah kita kata orang yang tak pakai tudung tu memang ahli neraka, na'udzubillah, tak kita kata begitu. Cuma nak sebutnya ada perangai orang macam tu. Dia rasa agama ni, rasa nak buat baik ni bulan puasa ni, habis bulan puasa kan, habis semua melayang kan. Sebab tu ada istilah apa nama dia daripada para ulama kita, apa, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Apa maksud dia?
jadilah kamu insan yang rabbani. Rabbani maknanya yang benar-benar terdidik dengan Tuhan, maknanya terdidik dengan agama. Jangan terdidik hanya dengan Ramadan. Ramadhani. Ramadhani tu bulan Ramadan je baik. Habis Ramadan hilang. Nauzubillah. Sebab mereka kata apa? Apakah Tuhan yang kamu sembah di bulan Ramadan itu Tuhan yang lain pula kamu sembah di bulan yang lain? Kan? Allah yang kita sembah bulan Ramadan tu bulan lain, adakah Tuhan yang lain? Allah yang lain? Tak, Allah yang sama, Tuhan yang sama. Jadi macam mana kalau Tuhan yang sama, pribadi ataupun kita katakan amalan kita itu, ya betul lah dari segi Ramadan itu kita katakan momentum ibadah itu dia punya orang kata apa, semangatnya berbeza dengan bulan lain, itu tak dinafikan. Contohnya bulan Ramadan, hari kerja pun kita boleh datang qiyam pukul 4.30 masjid. Ajaib kan? Tapi kalau bulan tak Ramadan, hari cuti pun subuh kita 6.30. Kan? Saya bukan cakap orang lain ni, cakap di sini ni, kan? Tapi maknanya itulah kita. Jadi ialah di atas kelemahan kita, perlu kita perbaiki. Jadinya nak sebutnya, apakah Tuhan yang kita sembah di Ramadan itu Tuhan yang berbeza di luar Ramadan? Jadi inilah perkara yang mesti kita usaha baiki. Baik. Jadi yang Nabi minta kepada Allah Ta'ala tadi apa dia? Perbaiki urusan dunia Nabi. Jadi urusan dunia Nabi SAW macam kita lah. Kita bekerja, sebahagian abang-abang semua ada yang berniaga. Ini mesti kita minta islah, Allah perbaiki. Jangan kita rasa apa yang kita buat tu dah very complete, very perfect. Oh, aku berniaga memang terbaik lah. Belum tentu. Untung kurang lebih timbangan barang yang kita jual mungkin ada elok, cacat dan sebagainya. Ini benda-benda yang kita sangat memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta saya yang bercakap ini sudah tentu sangat memerlukan pertolongan daripada Allah Taala. Sebab itu bila kita cakap, kita biasa mulakan dengan Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Itu antaranya pengharapan kita, doa kita. Kemudian yang ketiga, apa yang Nabi minta? Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, jadi perbaikilah apa dia? Urusan akhirati, iaitu urusan akhirat. Tuan-tuan, fikir balik Nabi minta Allah perbaiki urusan akhirat. Untuk apa? Kalau kita fikirlah, kan? Sebab Nabi tu sendiri yang akan bagi syafaat kat kita. Tapi inilah baginda Nabi. Tawaduknya Nabi SAW, rendah dirinya Nabi. Begitu Nabi itu merasakan sangat memerlukan pertolongan Allah. Dahlah baginda Nabi SAW tu maksum, sedikit pun tak berdosa. Dah tu baginda juga yang akan bagi syafaat kat umat-umatnya. Tapi masih lagi memohon pertolongan ataupun bantuan daripada Allah Ta'ala. Ini benda yang kadang-kadang kita pun terfikir, di manalah kita di sisi Allah Ta'ala. Yang keempat, yang ketiga tadi apa? Akhirat. Ilaiha ma'adi, maksudnya yang mana itulah sebenar-benarnya tempat kembali kita yang hakiki. Kita akan balik rumah kita kejap lagi. Kan, habis kuliah, habis solat isyak, kita pun balik. Itu tempat kita balik. Tapi itu bukan yang hakiki. Yang hakiki adalah rumah akhirat kita. Maknanya tempat kita kembali. Na'udzubillah. Allah Ta'ala bagi kita neraka ataupun, maksudnya mudah-mudahan syurga. Sebab ada dua saja, neraka ataupun syurga. Jadi nak sebutnya itulah tempat kembali yang hakiki, ya imam syurga ataupun neraka. Baik. Tiga. Yang keempat, apa yang Nabi minta? Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah ya Allah apa dia? Hayah, kehidupan aku ini ya Allah, yang sekarang aku sedang hidup ni ya Allah, apa dia? Hayata ziyadatan li fi kulli khair. Semua yang aku buat ya Allah kat dunia ni, waktu aku hidup ni ya Allah, semuanya benda-benda baik yang sentiasa bertambah. Makna apa? Maknanya Nabi nak kita sebagai hamba Allah ataupun umat Islam ini, agenda kehidupan kita, jadual kehidupan kita itu, tentatif kehidupan kita itu, setiap hari adalah perkara-perkara baik sahaja. Perkara baik ini bukanlah mesti semayang 24 jam ataupun puasa setiap hari ataupun orang kata apa, ibadah kat masjid 24 jam, tak. Dia mesti seimbang lah. Dari segi
kita dengan keluarga, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan kerjaya kita, tapi dipenuhi dengan kebaikan. Sebab tu bila kita di tempat kerja, kita menjaga waktu, tidak kita culas, tidak kita pecah amanah, tidak kita buang masa. Ini semua benda-benda yang menjadi nilaian di sisi Allah Ta'ala. Nampak macam simple kan? Tapi sebenarnya ada catatan. Sebab tu orang meniaga, orang kerja, makan gaji ke tak kisahlah. Dan saya ingat apa lirik lagu Ultimate tu, dia punya rap, lagu rap tu kan, apa dia kata, macam mana lirik dia, tapi makna dia sampai office terus online kan, online Facebook kan. Jadi nak sebut jadi perli orang ni lah, orang kerja tapi waktu kerja tu terlebih-lebih. Mungkin berapa waktu, berapa saat atau berapa minit untuk digunakan kita nak release waktu, okey lah, tapi kadang berlebih-lebihan. Ada orang bisnes online, dia kerja makan gaji ni, tapi duk layan customer dekat WhatsApp group ke Telegram ke kan, waktu kerja. Ini kadang-kadang benda-benda yang mesti kena checklist balik lah. Kalau nak berniaga sungguh-sungguh, berhenti kerja. Kalau nak buat part time, pastikan bukan waktu kerja itu kita sampai kita abaikan atau kita lalai dengan perniagaan kita. Kita biarkan kerja kita atau waktu kita bekerja tu dengan urusan peribadi kita. Ini benda-benda yang perlu kita muhasabah bersama, insya-Allah. Baik. Itu yang keempat, yang terakhir yang Nabi SAW mohon kepada Allah Ta'ala apa dia tuan-tuan, iaitulah waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah ya Allah apa dia, maut, kehidupan aku, kematian aku suatu hari nanti ya Allah, apa dia, sebagai rahah. Apa maksud rahah? Rehat. Rehat daripada apa? Rahatan li min kulli syarr, daripada segala syarr, kecelakaan. Nak maksudkan apa dia? Kehidupan kita sekarang ni, hadirin yang dirahmati Allah, kita sedang berdepan dengan pelbagai perkara yang banyak menjerumuskan kepada kerosakan. Syarr tu kerosakan lah. Sebab itu kita ditinggalkan ataupun disediakan senjata-senjata oleh Allah Ta'ala, oleh Nabi sendiri SAW. Umpamanya kita membaca ayat kursi, kita membaca 3 kul. Ini semua senjata-senjata untuk berhadapan dengan fitnah-fitnah kehidupan. Sebab tu kita disunatkan waktu subuh kita baca 3 kul, atau setiap kali lepas solat kita baca ayatul kursi. Ni semua perisai. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali lepas maghrib, 10 kali lepas subuh. Memang disebut dalam hadis sebagai perisai. Dia memang sunnah, betul. Tapi dalam masa yang sama dia juga diberi satu jaminan ataupun semacam ramuan lah daripada Nabi SAW sebagai perisai. Sebab tu bila kita baca waktu subuh, perisai sepanjang siang hari tu. Baca waktu maghrib, perisai sepanjang malam tu. Sebab tu yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu, dia tak ada dalam wirid waktu sembahyang zuhur asar. Siapa baca tak ada masalah lah. Tapi kalau kita tengok wirid Nabi dalam zuhur asar, yang tu tak baca. Nabi baca yang tu hanya solat maghrib dan subuh. Kan? Kalau zuhur asar dia ringkas je, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, betul tu ayat kursi. Tapi mesejnya ditinggalkan kepada kita beberapa senjata untuk menghadapi cabaran fitnah. Banyak lagi lah ayat Quran yang kalau kita amalkan. Sebab tu dulu Syahid Imam Hasan Al-Banna mengarang satu wirid dipanggil apa? Al-Ma'thurat, kan? Kita baca juga selepas subuh dan juga selepas maghrib ataupun sebelum maghrib, yang penting waktu petang lah, pun bertujuan untuk menjadi perisai. Jadi doa Nabi yang terakhir tadi itu juga adalah isyarat apa dia? Nabi mohon, ya Allah, kalau aku mati nanti ya Allah, jadikan kematian itu rehat daripada min kulli syarr, daripada segala cobaan, cabaran dan juga kerosakan.
Jadi kita tak dapat nafikan bahawa kehidupan ini memang kita sedang berhadapan dengan ranjau, cobaan, dan juga pelbagai serangan lah. Sama ada yang kita sedar ataupun tak sedar. Sebab itu hakikatnya bukanlah virus COVID ini yang paling bahaya pun dalam hidup kita. Yang kena COVID beratus ribu atau kalau di dunia berjuta, tapi kematian taklah sebanyak. Maknanya jangkitan banyak, mati banyak juga kan. Bukan tak banyak-banyak, tapi bandingan dengan jangkitan itu taklah banyak mana. Umpamanya di Malaysia pun taklah banyak. Maksudnya dengan kematian-kematian yang lain, orang accident atau sakit jantung dan sebagainya. Cuma nak sebutnya virus tu bahaya, tapi ada virus yang lebih bahaya yang kita tak sedar. Kerosakan kita katakan akhlaknya, kerosakan ni bila COVID kan, COVID bahaya kan, tapi orang depres pula, orang stres pula, orang masalah rumah tangga pula meningkat, bahaya. Institusi kemasyarakatan semakin kritikal kan, lebih bahaya daripada COVID. COVID 2 minggu duduk dekat Maib Sedang, balik selesai kan. Tapi ada lagi virus yang lebih bahaya kalau kita tak perasan, kita tak berhati-hati. Jadi bukan tak bahaya COVID, bahaya kan. Dan alhamdulillah kita dah ada vaksin pun kan, mudah-mudahan jadi penawar. Tapi habis COVID, adakah tak ada apa lagi cabaran? Tidak ada lagi apa-apa kita kata kerosakan? Masih ada lagi yang terus menerus disusun ataupun dipropagandakan ataupun diagendakan oleh pihak-pihak tertentu untuk terus merosakkan agama ataupun iman kita. Ini virus yang bahaya, yang vaksinnya telah Allah bagi pun 1400 tahun dulu, tapi vaksin tu belum lagi ataupun tak semua dapat merasai dia punya khasiat vaksin itu, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi benda-benda ini mesti kita hadam bersama. Saja saya bawa doa ini sebagai mukadimah lama kita tak jumpa ni, walaupun kita ada kuliah online, tapi untuk kita sama-sama perbaiki diri menjelang Ramadan ini, untuk kita memohon banyak-banyak pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita tidak ada daya dan tidak ada upaya tuan-tuan untuk kita berjalan atas muka bumi ini dengan benar-benar berada di sirat ataupun titian yang benar, landasan yang benar, melainkan kita sangat berhajat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu doa ini walaupun kalau kita tak hafal dari segi teks Arabnya, tuan-tuan bacalah dalam bahasa Arab, bahasa Melayu. Dalam erti kata yang mudah, kita banyakkan memohon pertolongan daripada Allah Taala. Sebab baginda Nabi kekasih Allah itulah yang sangat banyak memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala. Maka kita yang tak ada apa ni, yang tak tahu apa yang ada pada kita ni, sepatutnya lebihlah banyak memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala. Okey? Jadi itu sebagai mukadimah, baru nak masuk kita punya perbincangan kan. Jadi saja nak bagi panas sikit kan. Jadi InsyaAllah dari rezeki kita sambunglah. Cuma malam ni sikitlah kita masuk perbincangan kita. Kita surah Al-Lail, betul kan? Surah Al-Lail. Jadi kita malam ni akan masuk satu surah, bagi lebih kurang berapa minit ni untuk kita mukadimahkan surah Al-Lail. Surah yang Allah namakan dengan Al-Lail, malam. Surah An-Nahar tak ada, siang. Atau surah waktu pagi tak ada, surah Subh tak ada kan. Tapi waktu malam ada surah, menunjukkan malam ni ada kedudukan istimewa lah. Ada sesuatu yang istimewa. Yang mana mungkin malam itu dia tidak ada nilai ataupun dia biasa-biasa. Malam adalah waktu yang paling lazat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Waktu yang paling amazing, yang tak dapat dirasai oleh semua manusia, melainkan insan-insan yang terpilih di siang. Ini kita nak minta Allah baiki, Allah bantu. Tuan-tuan, untuk bangun di sepertiga malam bukan senang, tak senang. Bangun boleh senang, pergi toilet. Bangun boleh tengok apa? UEFA Champions League. Kan, tengok bola boleh. Kan? Bangun untuk sujud kepada Allah tak senang. Jadi ini benda-benda yang kadang-kadang saya tanya diri saya sendirilah. Saya tak cakap orang lain ni, cakap diri sendiri ni. Kan? Jadi ini benda-benda yang kadang-kadang
Masya Allah tabaraka. Dan Allah Ta'ala memberikan surah Al-Lail, surah malam. Baik, surah ini hanya ada 21 ayat. Surah yang berada dalam juz Ammah lah. Surah yang pendek lah. 21 ayat ni kira pendek lah. Dinamakan surah Al-Lail, yakni malam, kerana ayat dalam surah ini dimulai dengan sumpah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengenai waktu malam. Masya Allah, Allah bersabda wal-lail. Dan dalam ayat yang lain atau dalam surah yang lain pun ada juga Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu malam. Umpamanya surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili. Allah Ta'ala sumpah lagi, kan? Apabila ia menyelubungi segala-galanya, itu malam menjadi selimut. Wal-laili suba wa ja'alna al-lail. Macam mana ayat dalam surah An-Naba tu? Subata kan? Libasa, sorry. Libasa maksudnya selimut. Jadi sebab itu waktu malam ni dia diibaratkan sebagai selimut. Oleh itu matahari, siang, permukaan bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya menjadi samar dan kelam lantaran diselubungi dengan kegelapan malam. Dan kaitan hubungan surah ini dan surah sebelumnya, iaitu surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams, surah yang terkait rapat dengan waktu siang lah. Kerana Syams itu merujuk kepada matahari yang menerangi alam. Jadi secara dipanggil tabiatnya, fitrahnya, apabila matahari itu muncul, maka dipanggil ikhtilaful lail wan nahar, pertukaran ataupun silih berganti siang dan malam itu. Maka dalam surah Asy-Syams Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa, yakni ayat yang sebut Allah Ta'ala menyatakan qad aflaha man tazakka, betul tak? Ataupun qad aflaha man zakkaha. Kalau yang tazakka tu dekat surah Al-A'la, yakni surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kena tengok dia punya ayat tu, dia maksud sama, tapi penggunaan lafaz berbeza. Yang bermaksud berjayalah orang yang menjadikan dirinya sedia bersih. Sebab itu dalam sepotong hadis Nabi SAW ni doa, tengok, saya teringat doa yang Nabi baca, terbayang betapa baginda itu, Allahu Akbar, menunjukkan baginda itu sangat kerdil dan lemah di hadapan Tuhannya. Ini benda yang kita mesti ambil, tuan-tuan. Kita dengan Allah Ta'ala, kita tahu memanglah kita kerdil, tapi bagaimana kita menzahirkan kekerdilan kita itu, tunjuk kepada Allah Ta'ala kita ni betul-betul lemah. Sebab itu bila kita ibadah, kita sujud kepada Allah Ta'ala, sujud sungguh-sungguh. Sebab itu saya selalu sebut, solat jangan laju. Jangan laju, tuan-tuan. Bila orang solat laju ni, dia tak zahirkan dia kerdil depan Allah Ta'ala. Maknanya solat ni waktu kita kemuncak, kita nak berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Kalau kita buat kelang kabut, laju, ni tarawih ni 8 rakaat ke? 8 rakaat kita 8 ke 20? 20? 20 versi apa? Fast and Furious ke? Kalau buat 20, tanya saya, laju? Tak payah kan? Buat apa kalau buat 20 laju? Kan? Bukanlah saya nak lekehkan 20 tu, na'udzubillah. Tak, Sayyidina Umar buat lebih pada tu lagi. Tapi kalau kita tengok salafus soleh, kan? Tak apalah mereka buat banyak, tapi cuba tengok macam mana mereka buat. Saya sebut, kalau buat banyak tapi laju, apa yang ada pada solat tu? Tapi tak, yelah, perlahan sangat, tak larat lah kan. Tapi sederhana lah. Tapi kalau, sebab saya dulu kecil-kecil, memang saya sebut lah kan, almarhum dah imam tu, dia baca laju, tuan-tuan, 20 rakaat 30 minit lebih sikit, tak sampai 40 minit. Tak, sungguh saya ingat sampai sekarang. Laju. Kampung kan, kampung ni dia punya pattern, dia tak macam kita di bandar ni. Dia waktu solat dia tetapkan, okey, kita tarawih 8.45. Maksudnya start isyak 8.45. Walaupun maghrib isyak pukul 8.20. Contohnya lah, dia semayang tetap 8.45. Dia punya style macam tu lah. Habis hari-hari 9 suku habis lah, 9.25 habis. Tuan-tuan bayang kan, tu termasuk isyak tu, 20 rakaat. Saya tinggal balik kan,
Tak apalah, rahimahullah, moga Allah ampunkan. Tapi saya terfikir balik, kalau begitu nilai ibadah macam mana? Jadi tak apalah, kita kalau buat 20 tak payah baca panjang sangat lah. Tapi cara kita solat tu dia mesti tidak gopoh. Ada di satu negeri kan, viral kan, solat agak laju kan. Dia kata apa? Alasan dia ikut rukun kan. Rukun tu cukup lah, tertib dia dari segi tamak ninah, tuan-tuan. Betul. Kita tak kata. Bila kita cakap beribadah, kita bukan bincang soal sah ataupun tidak. Sah dan tidak itu di atas kertas. Tapi kita bincang bagaimana kita berinteraksi dengan pemilik alam semesta. Tak payah dengan Tuhan lah, tuan-tuan. Kita jumpa YB, jumpa siapa kawan kita ada jawatan sikit lah, tuan-tuan tengok cara kita. Kelang kabut ke kita? Nak jumpa YB ke, nak minta bantuan ke, bukan main tertib, buat appointment, buat surat, buat kertas kerja. Itu nak jumpa orang je pun. Minta bantuan, bagi pun belum tentu lagi. Ini nak jumpa pemilik alam semesta, tapi kita buat cincai. 20 rakaat yang kita buat penat, tapi tak ada nilai buat apa. Yalah, betul lah dari segi fiqahnya mudah-mudahan sah lah. Tapi nilai, ini ulama'-ulama' bincang. Mereka bukan sekadar nak menekankan di segi cukup rukun tu, tapi di segi qabul, di sisi Allah Ta'ala, penerimaan. Kita tak tahu, mudah-mudahan Allah terima, tapi maknanya bagaimana telitinya, berhati-hatinya kita dalam mempersembahkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu bila kita beribadah, kita mesti berhati-hati, teliti, dari segala sudut lah. Betul, kita kerja pun kita sebut tadi mesti teliti. Baik, apa kita asyik azan ni? Minit ke? 5 minit? Baik. Jadi surah Al-Lail ini adalah surah yang ada keterikatan dengan surah Asy-Syams sebelum ni, yang disebut tadi. Dalam surah Asy-Syams tadi berkaitan dengan telah berjaya ataupun beruntunglah hamba-hamba Allah yang menyucikan jiwanya. Sebab itu saya sebut tadi doa yang baginda Nabi SAW. Nabi, tuan-tuan, dah memang solid, bersih dah hati Nabi tu kan, dicuci sesuci-sucinya hati Nabi. Tapi Nabi tadah tangan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nabi tadah tangan, minta apa dia? Ya Allah, ati nafsi taqwaha, ya Allah, datangkanlah dalam jiwa, dalam hati aku ni, ya Allah, perasaan takwa. Satu. Yang kedua apa Nabi minta? Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, sucikanlah hatiku, ya Allah, kerana engkaulah yang selayak-layaknya yang menyucikan hati. Tuan tengok, fikir balik. Nabi minta sucikan hati baginda Nabi. Tapi kerana Nabi itu tawadhu, rendah. Dan sudah tentu Nabi buat begitu untuk menjadikan tauladan ataupun petunjuk kepada kita yang hati kita penuh dengan kehitaman, kekotoran ni. Tuan-tuan, nak cuci hati bukan dengan minum klorok. Tu innalillah. Kan? Cuci hati ni dengan berdoa kepada Allah Ta'ala, berzikir dan seumpamanya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, engkaulah pemilik hati ni, ya Allah, engkaulah yang berkuasa pada hati ni. Tuan-tuan tengok. Sebab itu bila saya sangat suka melihat doa-doa yang dibacakan oleh baginda Nabi SAW, kerana kita tahu itulah doa yang paling dekat lafaznya dengan Allah Ta'ala. Jadi kita baca dengan doa yang Nabi amalkan, Masya Allah, terasa. Jadi saya kata tadi, kalau kita tak mampu hafal Arabnya, baca maksudnya. Baik, kemudian dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sifat-sifat yang membawa kepada kejayaan dan ciri-ciri yang mencetuskan kekecewaan. Jadi sifat orang yang berjaya dan juga orang yang gagal lah. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Nanti kita bincang insya-Allah ayat yang ada dalam ni. Maknanya orang yang dia memberi, dia bertakwa, dia beriman, saddaqa, makna dia percaya dengan janji Allah Ta'ala. Jadi sebab itu orang yang bersedekah ni orang yang sangat yakin dengan balasan Allah Ta'ala. Kan kita sedekah, kita memberikan harta kita bukan kerja mudah.
RM1 mungkin senang lah, RM1 kan. Tapi kalau Ramadan ni kita nak bagi, tuan-tuan, apa target kita Ramadan ni? Nak bagi berapa ratus? Ribu kan. Jadi apa target kita? Berapa ringgit nak bagi Ramadan ni? Ni Ramadan ni bulan sedekah ni. Kan? Ada target kita. Kan? Kalau bulan biasa kita bagi contohnya jumlah sedekah kita 200. Ramadan takkan 200. Paling tidak double, triple, fourple kan. Kena ada target lah. Kerana ini bulan yang luas. Sebab tu Allah Taala sebut dalam surah ni wasaddaqa bil husad, dia percaya sungguh kan. Jadi orang yang bersedekah antara kriteria yang maknanya ada dalam hati dia sangat yakin dengan janji ataupun balasan Allah Taala, ya imma di dunia ataupun akhirat. Of course akhirat lah yang jelasnya. Dunia ni, sebab ada orang kata dunia ni kalau tengok sebab kita tengok ada orang dia bagi sedekah kan, dia share, oh saya banyak sedekah, Allah bagi saya pulangan kan, banyak orang tunjuk macam tu. Tapi hakikatnya tak semua orang sedekah Allah bagi balik pun, tak semua orang. Walaupun Allah janji, tapi kata para ulama hakikat yang Allah janji bukan dunia, akhirat. Tak percaya tuan-tuan balik ada 1,000 dalam bank, bagi 1,000, esok dapat balik tak? Tak dapat. Belum tentulah kan. Jadi yang confirm Allah bagi tu ke akhirat. Dunia ni beruntunglah kalau Allah balas kan. Tapi insya-Allah lah siapa yang sedekah dia tak miskin lah. Sedekah dengan kadar yang sesuai. Jadi sekadar itu dulu sebagai mukadimah ringkas malam ni surah Al-Lail. Insya-Allah pertemuan akan datang Allah rezekikan kita bertemu untuk kita kembali menyambung perbincangan kita. Jadi malam ni sekadar untuk kita panah badan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kekuatan, keinsafan bertemu dengan Ramadan yang akan datang lebih kurang 5 hari, 4 hari lagi ni, untuk kita sama-sama buat yang terbaik melangkah ke Ramadan yang akan datang insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf banyak-banyak terlanjur kata, terlajak bicara. Tentulah yang baik itu daripada Allah Taala, yang banyak kekurangan, kedhaifan, kelemahan itu di atas kelemahan saya sendiri. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.